Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita borak sihat. Kebetulan saya bekerja pada hari ni. Semalam saya tak kerja, jadi semalam tak ada borak sihat. Hari ni kita ada borak sihat, tapi topik pada ni lebih ringan, iaitu tentang pemeriksaan atau saringan COVID-19. Pemeriksaan tentang COVID-19. Kalau dengar, boleh komen, katakan dengar, supaya saya tahu. Kalau dengar, katakan dengar. Dengar tak? Okey, dengar tu. Okey. Okey, sekarang pukul apa? Pukul 1.55. Okey, apa khabar orang Batu Pahat? Harap semua sihat. Alhamdulillah. Ni dah raya ke 8? 7. Ngam raya ke-7 hari ni Sabtu okey, raya ke-7. Okey. Raya ke-7. Hari ni raya ke-7. Macam mana raya tahun ni? Okey ke? Raya di rumah. Sedih raya kat rumah ni sebenarnya. Tak boleh jalan. Pagi raya tu memanglah sembahyang sunat raya. Kita lah imam, kita lah khatib. Tak pernah saya jadi khatib hari tu. Sembahyang sunat hari raya imam tu biasalah. Okay, kita lah imam yang khatib hari raya pertama. Tapi saya hari pertama tu pukul 12 tengah hari saya dah masuk kerja. 12.30 tengah hari saya dah masuk kerja. Sebab kita tak beraya ke mana, duduk rumah je. Lepas tu hari ketiga tu saya cuti 1 hari dengan semalam. Tapi tak boleh pergi mana. Pergi mana pun nak, budak-budak ni dah bosan dah duduk rumah. Diorang kau punya nak sekolah lah sangat-sangatnya. Sebab duduk rumah je, dalam rumah je. Nak pergi taman tak boleh, nak pergi pantai pun tak boleh, pergi ke pantai punya beku pun tutup. Boleh pusing-pusing, bawa pusing dalam Batu Pahat je lah. Nak pergi mall pun tak boleh masuk mall. Nak pergi Tasik Y pun tak boleh, ada line polis. Tapi kita memahami lah, sebab itu adalah salah satu langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan penyebaran COVID-19. Itu. Jadi sekarang dah masuk raya ke-7. Alhamdulillah, kita melihat kes-kes pun hari sebelum tu tinggal 10 kes baru. Cuma semalam memang agak tinggi, tapi agak tinggi pun kebanyakan kes adalah daripada bukan warga negara, yang daripada depo-depo tahanan pekerja asing kebanyakannya. Kita berharap, kita nak tengok perkembangan daripada COVID-19 ni, jumlah kes baru ya, supaya makin berkurang. Dan kita akan nampak dengan lebih jelas selepas 2 minggu daripada tarikh perayaan kemarin. Kita raya 24 bulan, kita akan tengok, berharap daripada lagi beberapa hari ini tidak ada berlaku peningkatan kes-kes tempatan. Okey, macam saya kata, topik kita pada ini adalah pemeriksaan atau saringan COVID-19. Sebelum tu saya nak introduce dulu diri saya. Kalau ada yang masih belum mengenali diri saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia Batu Pahat Johor beroperasi 24 jam. Kepakan Klinik Kurnia adalah untuk mengetahui untuk masyarakat mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cegah dan aktif, serta dapat tidur lena di malam hari. Klinik Kurnia telah membantu hampir 5,000 orang daripada tahun 2019 hingga Februari 2020 melalui saringan kesihatan yang kami lakukan di kampung-kampung, taman-taman perumahan, dewan-dewan yang kita anjurkan bersama ketua-ketua kampung, ketua pengurusi taman, dan juga terdapat di klinik juga. Kalau ada yang berminat untuk mengetahui status kesihatannya, boleh menghubungi Klinik Kurnia di talian 0112952448. Boleh hubungi Klinik Kurnia di talian 0112952448. Pemeriksaan kesihatan yang kami lakukan itu adalah secara percuma, penganjuran secara percuma, dan ada pemeriksaan yang memang kita berikan secara percuma. Selalu basic lah. Itu. Okey, kita pergi ke topik kita pada hari ini. Tajuk kita pada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan saringan COVID-19.
Okay, seperti kita tahu COVID-19 memang menjadi pandemik pada tahun ni bermula pada Disember. Jadi berbagai reaction, berbagai tanggapan tentang pemeriksaan yang perlu dilakukan. Memang terdapat arahan atau SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai saingan COVID-19. Cuma perubahan-perubahan ni sentiasa saingan-saingan ni dia punya SOP pada awal-awal tu sentiasa berubah, tapi sekarang dah lebih jelas, ya, yang mana kerajaan, kalau daripada segi kerajaan, hanya mengakui adalah pemeriksaan PCR test. Itu menggunakan swab daripada hidung dan juga dalam mulut. Nah, itu yang ni. Sebab apa PCR test? Sebab ianya memberitahu bahawa pesakit orang yang dites tu sedang mengalami, berarti dia sedang aktif dihidapi oleh atau menghidapi serangan COVID-19. Badan dia memang tengah aktif, tengah kena waktu tu, walaupun tanpa simptom. Kita jangan silap, yang terbaru yang kerajaan mengatakan kes yang terbaru daripada jangkitan bukan warga negara, yang baru semalam, Kementerian Kesihatan mengatakan lebih 80 orang tanpa gejala, tapi dia positif PCR test tanpa gejala. Jadi bukan bererti bila kita melakukan PCR test katakan negatif, kita tidak kena. PCR test bukanlah vaksin. Dia adalah salah satu saringan untuk mengesahkan kita dijangkiti oleh COVID-19. Berarti COVID-19 itu aktif berada dalam badan kita. Okey, itu PCR test. Tapi pada masa yang sama, actually pada awal-awal, yang mana banyak daripada negara luar menggunakan adalah rapid test kit. Iaitu ada antigen dan antibody. Yang banyak digunakan adalah antibody. Pemeriksaan rapid test kit antibody bukan, pada pendapat saya, bukan tidak boleh digunakan, tapi cuma ianya tidak menunjukkan bahawa pesakit itu sedang aktif terkena COVID-19. Rapid test kit antibody tidak menunjukkan bahawa pesakit itu sedang aktif, tidak menunjukkan bahawa pesakit itu sedang aktif kena serangan COVID-19. Jadi rapid test kit digunakan sebagai saringan untuk kesihatan yang mengatakan bahawa pekerja tersebut pernah terkena COVID-19 lebih kurang seminggu hingga 3 minggu yang lepas. Jadi kalau katakan rapid test kit antibody tersebut IgM-nya adalah positif, kita akan merujuk pesakit tersebut ke hospital ataupun center-center yang melakukan pemeriksaan PCR test untuk diambil swab test. Jadi bila antibody dia positif, tak kira IgM atau IgG yang lebih lama, tapi IgM dia 1 sampai 3 minggu, selalu IgG 3 minggu ke atas. Jadi apabila rapid test kit itu positif, kita perlu rujuk kepada center-center COVID-19. Dan kita perlu ingat, PCR test hanya memadai dibuat satu kali pemeriksaan, tidak perlu ada jeda waktu, tetapi disarankan tetap melakukan PCR test walaupun anda negatif. Berarti mungkin 2 bulan lagi anda buat. Dia disarankan untuk regular. Kita tak tahu, sekarang negatif, mungkin akan datang 2-3 bulan lagi positif tanpa gejala. Kita tidak bakal tahu. Kita tidak akan bakal tahu berkenaan bila kita akan kena. Dan kita berdoa kita tidak kena jangkitan COVID-19. Okey. Manakala untuk rapid test kit
pula dia perlu melakukan 2 kali pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan untuk disahkan ianya bebas dari COVID-19 pada ketika itu. Bukan pada yang 2 bulan 3 bulan yang akan datang. Kalau kata ada pasien kata saya dah pernah buat rapid test kit 3 bulan lepas, sebanyak 2 kali, itu tidak menentukan bahawa dia tidak akan kena lagi COVID-19. Sama juga saya telah membuatkan PCR test 4 bulan lepas, itu tidak mengatakan kita dah bebas dari COVID-19, sebab kita tak ada vaccination. Jadi mungkin saja kita boleh terkena walaupun kita dulu dah negatif, sekarang mungkin boleh terkena. Jadi untuk rapid test kit, kebanyakan kilang Klinik Kurnia telah melakukan banyak rapid test kit di kilang-kilang. Kalau ikutkan beratus dah. Kilang-kilang ada juga di klinik. Tetapi kebanyakan kilang-kilang mungkin salah faham bahawa memadai dengan melakukan sekali saja untuk rapid test kit antibody. Selagi namanya rapid test kit antibody, kita perlu melakukan saringan tersebut sebanyak 2 kali, hari pertama dan hari ke-7. Kita tidak melakukan sekali sahaja, kita perlu melakukan 2 kali, hari pertama, hari ke-7. Berarti kalau pada hari pertama dia negatif, kemungkinan 7 hari lagi dia akan jadi positif ada. Kalau memang dia ada jangkitan, sebab rapid test kit tu untuk IgM dia tengok 1 minggu ke atas selalunya. Jadi kita akan sarankan untuk ulangkan pada kali kedua, day 7. Selepas hari kedua, kata negatif, baru kita katakan dia bebas daripada COVID-19 pada ketika itu. Okey, jadi kita boleh keluarkan pengesahan. Itu ikutkan SOP mula-mula. Tetapi kebelakangan ini, kerajaan memang nak lebih cepat atau nak lebih tepat result dia. Sebab macam mana pun rapid test kit antibody ada juga bukan 100% adalah betul. Sama juga PCR test actually bukan 100%. Ada juga false positif. Jadi kerajaan lebih senang, walaupun PCR test mengambil waktu, kadang-kadang kata 3-4 hari, kadang lebih seminggu, 2 minggu. Ini ada keputusan yang mengatakan pesakit adalah aktif. Jadi kerajaan lebih suka PCR test sebab dia confirm. Sebab bila kalau rapid test kit antibody, walaupun IgM dia positif, lepas buat PCR test mungkin memang negatif juga, tetapi pesakit tetap perlu kuarantin. Sebab dia takut jadi aktif. Jadi waktu permulaan awal-awal dulu memang kerajaan mengatakan kita boleh membuatkan saringan rapid test kit antibody untuk mengetahui, dan benda tu sekarang kalau untuk government tidak lagi dilakukan rapid test kit antibody. Kebanyakannya menggunakan PCR test, tapi saya tak tahu juga, ada juga yang saya dengar di Batu Pahat yang menggunakan klinik kesihatan menggunakan rapid test kit antibody untuk pemeriksaan dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang besar saya tak pasti, tapi kalau ikutkan perkeliling yang dikeluarkan, kerajaan hanya mengakui bahawa seorang itu bebas daripada COVID-19 dengan melakukan PCR test. Jadi kepada company-company yang ingin melakukan pemeriksaan COVID-19 harus memastikan apakah keperluan yang ia inginkan. Tolong bayar dulu. Sorry, maaf mengganggu. Nanti ada hantar tadi. Tolong pastikan company tersebut, tolong pastikan apakah pemeriksaan yang ingin ia lakukan. Kami ambil contoh, ada satu yang kami buat pemeriksaan di kilang sebanyak 19 ke 27 orang. 19 rasanya. Kilang tersebut meminta kami melakukan test
COVID-19. Bila kami bertanya dengan lebih lanjut, actually dia katanya ambil darah yang hanya untuk pengesahan sahaja. Okey, kita bersetuju. Kita sebab masalah bila kita kena setengah kilang, kita tanya apakah jenis perniagaan ni, dia tak berapa jawab bidang perniagaan, sebab dia ada yang bidang-bidang perniagaannya yang mana memerlukan PCR test, bukan rapid test kit. Okay, kami pun pergi buat 19 orang masa tak lah. Kami pergi buat dan memang hasil result adalah semua negatif. Ia meminta surat pengesahan, tetapi kami tidak boleh bagi surat pengesahan sebab ia baru melakukan 1 hari pertama rapid test kit. Tapi kilang tersebut memang mendesak untuk itu. Kami tanya sebab apa. Dia perlu, kalau ikut tu memang perlu 2 kali. Rupanya berlaku salah faham dan dia sendiri dia terlibat di dalam bidang construction, buat ceiling apa semua. Jadi yang diminta oleh CIDB adalah PCR test. Dia untuk buat pemeriksaan COVID-19, tapi adalah PCR test, bukan RT-kit antibody. Jadi kami tidak boleh keluarkan pengesahan itu sebab kami tidak melakukan PCR test. Di klinik kami, saya telah lama memohon untuk dapatkan training, tapi yang beratur untuk training terlalu ramai dan waktu menunggu pun dekat 2 minggu lebih. Ini pun sampai lepas raya ni, kata lepas raya ni pun tak tahu sebab dikatakan kes-kes, sebab bila training untuk COVID mengambil PCR test, kita training ke atas orang yang betul, yang ada gejala. Macam mana nak ambil? Katanya makin kurang kes. Okey. Jadi kami memang Kit Kurnia tidak ada menyediakan PCR test. Kami hanya menyediakan rapid test kit antibody. Jadi pemeriksaan saingan COVID-19 tu dah ada tahap dia. Okey, daripada PCR test, lepas tu RT-kit antigen. RT-kit antigen masih menggunakan swab, dia memerlukan kabinet khas. Dan yang terakhir ada rapid test kit yang tidak memerlukan prosedur. Kita hanya memerlukan face shield, face mask, apron, apa semualah, PPE lah. Tapi tidak perlu lengkap PPE. Manakala PCR test dengan RT-kit antigen memerlukan lesen dan doktor tersebut mestilah training untuk mendapatkan lesen untuk melakukan PCR test. Jadi pada pendapat saya, untuk kita mengetahui status kesihatan kita berkenaan dengan COVID-19, tidak semestinya anda perlu lakukan PCR test. Harga PCR test adalah RM400 ke atas. Hanya untuk mengetahui status COVID-19 anda pernah terkena atau tidak, cukup dengan buat RT-kit antibody. Pemeriksaan tersebut tidak terlalu mahal. Kalau di klinik Kurnia harganya masih di bawah 100. 2 kali buat adalah sekitar 200. Cuma waktu dia adalah hari pertama hingga dan hari ke-7. Saya rasa itu adalah RT-kit antibody. Saya rasa itu je untuk kali ini. Kalau ada yang berminat untuk mengetahui tentang status atau saingan COVID-19 dengan menggunakan rapid test kit antibody, bolehlah menghubungi Kit Kurnia di talian 0112952448. Boleh hubungi Kit Kurnia di talian 0112952448. Kami memang banyak melakukan pemeriksaan saingan COVID-19 menggunakan rapid test kit antibody. Rapid test kit yang kita gunakan adalah compliance pada arahan yang dikeluarkan oleh KKM pada awal-awal dulu kepada pekeso. Kita menggunakan ada Helgen, ada Wonfo. Itu antara kita gunakan standard Q COVID yang kita gunakan. Itu jadi kita menggunakan kalau ingin mengetahui status sama ada kita pernah terkena atau rasa tertanya-tanya kita pernah kena COVID-19 atau tidak, boleh hubungi Kit Kurnia di talian 0112952448 untuk appointment. Sebab kita buat walaupun RT-kit ni ada simple, kita buat berdasarkan appointment. Boleh hubungi itulah. Kita kebelakangnya memang banyak yang kami lakukan. InsyaAllah kami akan buat rapid test kit ni lah. Itu je lah untuk kali ni. Saya rasa tak ada apa lagi. Kalau ada pertanyaan berkenaan rapid test kit, boleh hubungi Kit Kurnia lah. Di talian yang saya sebut tadi lah, ataupun PM DM kepada page Klinik Kurnia ataupun join group Klinik Kurnia.
Boleh mari kita ramai-ramai join grup Klinik Kurnia dan like page Klinik Kurnia BP Johor. Di FB lah. Itu je untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.